والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, mari kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini bagi membicarakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba-hamba Allah untuk mencari keredaannya di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, Tuhan bagi kita kesihatan, Tuhan bagi kita kesempatan, Tuhan bagi kita kelapangan, Tuhan bagi kita peluang untuk kita meneruskan khidmat kita sebagai hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Kerana kita ni memang hamba Allah, dan Tuhan jadikan kita tak lain tak bukan hanya untuk menyembahnya. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kujadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menyembah aku, kata Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidak kujadikan jin. Ya, jin tu Tuhan jadikan semata-mata untuk menyembah dia. Begitu juga manusia. Manusia tu kita lah, you and I. Manusia belakang kita ni. Mengapa Allah jadikan kita? Untuk menyembahnya, untuk tunduk dan patuh kepadanya, untuk menjadi hamba-hambanya. Hari ini kita je ngaku jadi hamba Allah. Tuhan iktiraf kehendak kita sebagai hamba? Belum tahu. Kita ngaku kerana kita memang suka jadi hamba Allah sesuai dengan fitrah manusia, ya, sesuai dengan keadaan semula jadi manusia. Sebab itu manusia kalau kita kabur dia, kamu ni hamba Allah dah, marah ke tak? Macam Tuan Haji Wahab dah, saya kata Tuan Haji Wahab ni hamba Allah, marah tak dia? Dia nunjuk penumbuk ke? Ni tak ada? Marah ke tak? Tak ada marah, sejuk hatinya. Kalau dekat kedai kopi ajak minum, jom minum ustaz, kata. Pasal apa? Kerana hati dia memang setuju untuk menjadi hamba Allah. Allah pun jadikan kita untuk menjadi hambanya. Sebab itu bila orang kata kita ni hamba Allah, kita tak marah, malahan kita seronok bila disebut kita ni hamba Allah. Tapi coba kalau kita kata ataupun orang kata kita hamba dunia, apa macam? Marah tak? Mika ni hamba dunia dah, macam marah tak? Ini tak kata. Berani kamu kata hamba dunia, ya? Walaupun dalam hidup dia, perbuatan dia, tindak tanduk dia, sikap dia seolah-olah dia menjadi hamba dunia. Orang azan dia nahin aja. Ya, orang azan di masjid ni, hayya 'ala shalah, nahin aja. Tahu ke nahin? Ya Allah, orang Ipoh ni tak reti cakap nahin ke?
McDonald je. Buat tak tahu je. Nyuci mtokak. Orang tengah azan tu. Nyuci mtokak. Pakai seluar pendek, bujang je keluar pusatnya. Orang kopi ni pun kalau kita kata dia hamba dunia atau hamba mtokak, marah tak? Marah. Kerana tak sesuai dengan fitrah dia. Tuhan tak jadikan dia untuk menjadi hamba dunia. Dan Tuhan tak jadikan dia untuk jadi hamba mtokak. Tuhan jadikan dia untuk menjadi hamba Allah. Walaupun dia memang tak pernah semayang pun. Kalau kita kata dia hamba Allah, seronok dia. Sejuk hatinya. Tapi kalau kita kata hamba dunia, marah benar dia. Puan ni hamba pasu bunga dah, macam marah tak? Kalau saya kata puan ni hamba pasu bunga dah, marah tak? Kalau dia tengah megang keri, tahu ke keri? Dia baling dengan keri tu. Marah benar dia. Pasal dia bukan dijadikan untuk menjadi hamba pasu bunga. Lebih-lebih lagi suami. Kalau dia kata mereka ni hamba isteri lah, apa macam? Macam tu jawab. Meto. Pandai akan mengatakan aku hamba isteri ya, kata. Padahal kadang-kadang hidup dia orang itulah. Seolah-olah menjadi hamba kepada isteri. Udah siap pakai baju Melayu, pakai kepiah. Nak ke masjid, nak dengar Ustaz Ibrahim ngajar. Tiba-tiba kata isterinya, bang, malam ni tak usah lah pergi masjid. Mau kita pergi pasar malam. Macam-macam. Tukar uniform. Balik pakai bus jaket. Tak dia pakai baju Melayu lagi. Tapi orang Rofi ni pun kalau kita kata dia jadi hamba isteri, marah dia. Kerana Tuhan bukan jadikan dia hamba isteri. Tuhan jadikan dia untuk menjadi hamba Allah. Ini dia tu. Hati kita memang bersetuju untuk menjadi hamba Allah. Akal pun bersetuju, otak kita pun bersetuju. Logik akal pun mengatakan kita patut menjadi hamba Allah. Mengapa? Sejak kita dilahirkan sampai sekarang, tak putus-putus Allah bagi kita nikmat. Bermacam-macam nikmat tak terbilang dek kita. Allah pun sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung, nak kira nikmat Allah nescaya tiada terhitung oleh kamu. Begitu banyak bagi nikmat pada kita, free of charge pula tu. Bukan kena sewa. Allah bagi mata. Kalau dia minta sewa lalu kemayarnya. 2 kupang sejam dah lumayan. Sehari berapa duit? Sebulan berapa duit? Setahun berapa duit? Tak lalu mayarnya. Tapi Allah bagi percuma. Allah bagi free of charge. No charge at all. Gunakanlah nikmat-nikmat Allah itu. Tak ada, dia minta balasan. Macam mana kalau kita dalam taman lah, kita duduk macam taman ini, jiran kita hari-hari bagi kita barang. Hari-hari. Hari ni royan, esok omutan, lusa lamsat, lepas tu duku, lepas tu gula tu boyak, lepas tu kuah apa? Kuah royan, lepas tu macam-macam hari-hari baginya. Macam mana perasaan kita kepada dia? Tentu kita merasakan dia ni sangat banyak budinya kepada kita. Maka kita pun selalu berterima kasih kepadanya. Ya ke tak? Ada bangkangan? Ya ke tak? Berterima kasih kita padanya. Anak kita bela dari kecil. Kita tanggung makan, kita bagi pakaian, kita sekolahkan dia, demam dia, kita bagi ubat, belikan ubat dan sebagainya. Bila sudah besar, sudah bekerja, sudah berjaya, tiba-tiba dia lupakan kita. Anak ini kita panggil anak apa? Anak apa kita panggil? Telefon pun tak pernah, surat tak pernah hantar. Langsung tak ingatkan mak bapak dia. Anak ni apa keluar ni? Anak apa? Anak derhaka.
itu anak dengan bapa, yang bantuan bapa itu hanya sehingga anak itu berjaya. Bila anak itu berjaya, bapa tak bagi bantuan lagi, mak tak bagi bantuan lagi. Sudah dia jadi profesional yang berjaya, gaji dah besar, tak ada bapa bantu dia lagi. Itu pun kalau dia tak ingatkan mak ayahnya, kita anggap dia sebagai anak yang derhaka. Ada hadnya bantuan kita kepada dia, tapi bantuan Allah kepada kita dengan nikmat-nikmatnya ada had. Ada batasan. Forever and ever and ever and ever until you die. Faham kita macam orang putih ni? Tak faham nak buat je, siapa suruh tak ngaji kalau orang putih lain. Udah mati pun masih ada lagi nikmat Allah Ta'ala. Syarat masuk syurga lah. Sampai dalam syurga nikmat tetap putih-putih. Every time, forever and ever and ever and ever. Jadi macam mana otak kita memikir tentang nikmat Allah kepada kita ni? Macam mana tindakan otak, reaksi otak kita? Patut atau tak patut kita berkhidmat kepada Allah? Patut atau tak patut kita tunduk kepada perintah Allah? Patut atau tak patut kita berbakti kepada Allah? Apa jawabnya? Patutlah. Bukan lagi patut. Wajib dah tu kita berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Kerana nikmatnya tu tak terhingga banyaknya. Macam anak tadi lah. Udah kita bantu dia, bersekolahkan dia, bagi dia segala kemudahan. Tiba-tiba dia jadi udah berjaya. Kalau dah berjaya apa buat? Dia mesti berbakti kepada ibu bapa dia. Barulah namanya anak yang soleh. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Allah bagi kita berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai bantuan. Tak minta pula tu, tak minta upah pula tu, free of charge. Mata free of charge, telinga free of charge, lidah free of charge, kaki free of charge, tangan free of charge, segala-galanya free of charge, tak minta sewa. Tiba-tiba kita gunakan lidah tu untuk mengumpat orang, apa macam? Artinya kita sudah syukur, kita syukur ke kufur dengan nikmat Allah? Kufur lah tu. Allah bagi tangan kita dari kecil sampai besar, tiba-tiba tangan tu kita gunakan untuk ngambil nombor ekor macam. Hujung minggu pergi kedai ekor ngambil 986 kita ngambil. Tahu mana 986? Ada luar tu. Jangan ngambil pula ya. Jangan lepas ini ngambil pula masin pula ustaz yang keras sekali kita jangan harui. Macam mana? Derhaka ke ataupun dia tunduk dan patuh kepada Allah? Itu orang derhaka namanya. Orang menyalahgunakan nikmat Allah. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah dalam Quran. Jika sekiranya kamu syukur dengan nikmat Allah, nescaya aku tambah lagi nikmat itu untuk kamu. Tetapi kalau kamu kufur dengannya, jaga, tunggu azab aku amat pedih sekali. Tuan-tuan dan perempuan, bila saya kata Allah akan tambah nikmat itu, dia bukan tambah bilangannya. Jangan silap ya. Banyak orang silap tafsir ni. La azidannakum tu bukan bilangannya ditambah. Kita syukur dengan 2 mata, Allah bagi jadi 4 mata. Syukur lagi jadi 8 mata. Syukur lagi 8 jadi 16. Syukur lagi 16 jadi 32. 32 syukur lagi jadi 64. Syukur lagi sudah berapa? Sudah tak tahu kita ni. Berapa lagi? 128. Ya. Kalau macam itu tak muat dan muka kita dengan mata aja, kata-kata mata. Yang ditambah bukan bilangannya. Yang ditambah ialah keberkatannya. Maknanya Allah jadikan mata itu sumber untuk mendapat pahala.
sumber untuk mendapat kesenangan di akhirat. Itu makna ditambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu kufur, jagalah azab aku amat pedih sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada perbahasan ini datang satu kenyataan. Cuba jawab soalan ini. Wajar ke tak wajar kita menjadi hamba-hamba Allah? Tak tahu wajar, tak ada jawabnya. Patut ke tak patut kita menjadi hamba Allah? Tak patut. Patut ke tak patut kita tunduk dan patuh kepada Allah? Mengapa? Hati pun bersetuju, otak pun bersetuju. Dia bersesuaian. Ya, kehendak hati dan kehendak otak tu bersesuaian, sama-sama. Allah memang jadikan kita untuk menjadi hambanya. Hati pun menerima supaya kita menjadi hambanya. Logik akal pun bersetuju supaya kita patut menjadi hambanya. Jadi tiga dalil mengapa kita patut menjadi hamba Allah. Ada bangkangan, angkat tangan. Siapa tak setuju menjadi hamba Allah, angkat tangan. Tak ada bangkangan, setuju ya? Jadi bermakna semua orang suka nak jadi hamba Allah. Semua orang nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tak ada yang bangkang. Jadi lepas ini kita jangan buat apa? Jangan buat benda lain. Beribadat aja. Jangan balik-balik duduk dalam masjid mayang aja kan. Puasa aja. Gitu kan? Ya. Atau apakah yang menghalang kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya? Sedangkan logik akal bersetuju kita menjadi hamba Allah, hati kita pun bersetuju untuk menjadi hamba Allah. Apa lagi yang menghalang kita nak menjadi hamba Allah? Mengapa hari ini gagal manusia menjadi hamba Allah? Gagal. Siapa tak tahu menutup aurat itu wajib? Tapi gagal tak manusia menutup aurat? Berapa ramai yang gagal? Ya, orang Islam pun gagal, lebih-lebih lagi orang kafir. Lagi gagal untuk menutup aurat. Siapa tak tahu minum arak itu haram? Tapi ngapa ramai juga yang minum arak? Siapa tak tahu rasuah itu haram? Tapi ramai ada orang yang ambil rasuah. Mengapa ini berlaku? Sedangkan kita tahu logik akal kita sudah bersetuju kita patut menjadi hamba Allah. Allah pun kabur yang ini jangan buat, haram, nanti kamu masuk neraka. Ya, semua orang tahu semayang itu wajib. Siapa tak semayang, dia akan diseksa di akhirat. Orang tak semayang, tuan-tuan dan perempuan, tahu apa hukumnya? Esok di akhirat nanti bangkit dari kubur, Allah jadikan mukanya seperti babi hitam. Babi warna hitam. Lepas itu dibawa rantai dari neraka. Merah menyala. Ya. Ada tuan di apa ni? Nane semangat sikit. Tak, tadi tak semangat. Sudah ada semangat. Ada dia semangat lah rasa. Ya. Dibawa rantai dari neraka. Apa warnanya? Rantai tu warnanya merah lah. Baru lepas dibakar menyala merahnya. Lepas tu diikat kaki tangan tu dengan rantai neraka. Sakit ke dah agaknya? Allah, tak tahu nak ngabur ke dah. Saya belum merasa ni. Jangan tengok saya, dia dah merasa ke ni? Belum. Mudah-mudahan tak merasa lah ya. Diikat kaki tangan tu dengan rantai neraka. Lepas itu dimasukkan ke dalam mulut. Ya. Mulut kita tu dikeluarkan ikut punggung rantai. Masuk dalam mulut, keluar ikut punggung. Lepas tu diikat semula. Sudah diikat, diheret. Tahu reti diheret? Dihela daripada kubur sampai ke padang
mahsyar. Siapa lalu nohornya angkat tangan. Siapa lalu nohor ni, lantaklah kata ada aku, siapa yang nak kena, angkat tangan. Ada tau, lantaklah kata ada aku, siapa nak masuk neraka, katanya. Ini betul lah. Ini baru tak semayang. Dosa-dosa lain, berzina, dosa zina, di akhirat esok macam mana? Mula-mula dibesarkan di Tuhan, kemaluannya tu sebesar dunia. Seronok dia. Tak payah pakai minyak belacak dah. Besar dunia ni kemaluan. Sebenarnya kan? Lepas itu didatangkan berpuluh-puluh ribu orang malaikat. Setengah ulama kata 70,000 orang malaikat. Datang bawa cemeti dari neraka. Dia berdiri di keliling kemaluan orang yang berzina tu. Kalau perempuan susunya, kalau lelaki kemaluannya. Berdiri keliling kemaluan tu dengan cemeti sekali. Betul seorang bilang lah, 1, 2, 3, kena dempuk tu. Apa benda dempuk? Apa benda dempuk? Kemaluan tu lah, hancur. Elok balik. Lepas tu bilang lagi, warna rendah, muna, hancur. Elok balik. Bilang lagi, apa? Yad, sam, hancur. Elok balik. Lepas tu bilang lagi, siji, loro, telu, hancur. Elok balik. Siapa lalu nahan yang ke tangan? Itu siksa bagi orang yang berzina dalam dunia ini. Ini akhirat yang menunggu mereka-mereka yang berdosa. Siapa tak tahu berzina itu haram? Tapi mengapa banyak juga yang melakukannya? Tahu tak tuan-tuan, ini official statistik rasmi daripada Jabatan Perangkaan. Antara tahun 2002 hingga 2009, jumlah perempuan yang melahirkan anak di luar nikah adalah lebih daripada 76,000. Ada katanya 76,000, entah berapa ratus. Itu jumlah yang melahir anak di luar nikah. Berzina lah tu. Purata sebulan 2,500, 2,500. Ini yang berlaku hari ini. Apa pasal? Sedangkan mereka tahu benda ini haram, yang ini wajib, yang ini haram. Tapi mengapa yang haram banyak juga yang buat, yang wajib banyak yang tinggalkan? Kerana dalam hidup kita ini, saya bagi soal dia, saya jawabnya. Kecelakaan sampai bila pun tak jawab. Dalam hidup kita ini Tuhan hantar 2 musuh utama. Musuh semua ada 5, tapi yang utamanya ada 2. Untuk musuh orang Islam ni, 2 yang paling utama ni. Yang pertama namanya syaitan. Yang kedua namanya hawa nafsu. Ini Tuhan bagi tiap-tiap orang ada syaitan, ada hawa nafsu. Padahal Tuhan dah bagi amaran lah tu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku bagi tahu kamu wahai anak Adam? Anak Adam tu siapa? Kita lah manusia. Allah ta'budu syaitan, bahawasanya jangan kamu ikut bujukan ataupun kata-kata syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh kamu yang nyata. Udah tahu setan tu musuh tapi ikut juga, yang apa? Udah tahu kita patut beribadat kepada Allah tapi kita tak mau dia gagal kita beribadat, apa? Syaitan tu memang kerjanya menyesatkan manusia.
Nak datang tadi pun ada tak bisikannya? Nak mana tu, nak ke masjid. Kenapa ada ngaji malam ni? Siapa ngajuannya? Ustaz Ibrahim dari kampung, kenti kan leh. Ada tak? Ha? Tak payah leh. Ha, dia bukan ustaz, dia cikgu. Tuan-tuan perempuan tahu ke yang cakap ni bukan ustaz ni tahu? Officially, I was a English teacher. Mengajar bahasa Inggeris. Ha, ya? Kalau tak tahu sekarang bagi tahu. Ha, ya? Tapi when I retired, minta tauliah daripada pejabat agama. Hantar orang minta tauliah. Entah macam mana silap, agaknya ingat dia orang lain. Dibagi dia tauliah. Ha, ini yang ajar ni. Ha? Ini yang Haji Wahab panggil dipaksi dan sebagainya. Padahal cikgu je. Ha, ada tak kata dia bukan ustaz, dia cikgu. Dia cakap Arab patah pun tak tahu ke. Ha, ya? Kalau ada bisikan tu, itu dari syaitan tu. Ha, memang syaitan tu dia bersumpah. Dia minta dengan Allah Ta'ala, minta dipanjangkan umur hingga hari kiamat. Ha, kenapa? Kerana dia nak menyesatkan anak Adam. Dan Allah izinkan. Tetapi kata Allah, kamu takkan dapat menyesatkan orang yang benar-benar ikhlas beriman dengan aku, kata Allah. Ha, itu satu musuh. Nombor dua, hawa nafsu. Hawa nafsu ni memang Allah jadikan untuk mengajak manusia buat jahat. Dalam Quran disebut, innan nafsa la'ammaratum bisu', kata Allah. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Ha, dia ngajak buat jahat je. Mari kita berjoget lambak. Mari kita menari Come to Marlboro Country. Guinness Stout is good for you. Lagi apa? Puis. Siapa ngajak tu? Nafsu lah. Ya? Sejarah nafsu ni tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula Allah jadikan akal. Sejarah sikit dulu ya. Ini boleh dapat dalam kitab yang bernama Hikam. Hikam ni tak ada orang yang berani ngajar sekarang ni. Ya. Mula-mula Allah jadikan akal. Lepas itu Allah tanya, Allah perintahkan akal, wahai akal, ke depan kamu, dia pun ke depan. Ke belakang kamu, dia pun ke belakang. Ke kiri kamu, dia pun ke kiri. Ke kanan kamu, dia pun ke kanan. Itu akal. Memang akal tu makhluk yang sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu Tuhan jadikan nafsu. Ha, ya? Udah jadikan nafsu, Allah perintahkan nafsu. Wahai nafsu, ke depan kamu, nehen aja dia, haram Sion. Ke belakang kamu, lagi nehen McDonald aja dia. Ke kiri kamu, nodun aja dia. Tahu ke apa nodun orang ni? Ha? 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 Buat tak reti aja dia. Lepas itu Tuhan tanya akal. Wahai akal, siapa kamu, siapa aku? Kata akal, kamu Tuhan, aku hamba. Lepas itu ditanya pula nafsu. Wahai nafsu, siapa aku, siapa kamu? Apa jawab nafsu? Aku, kamu, kamu lah. Tak ada bunyi itu dalam kitab tu, ada tulis tu. Aku, kamu lah. Ha, ya? Tapi tak ada bunyi itu bacanya. Saya macam bunyi itu, tuan-tuan. Ha, cara iPhone ni lah. Aku, kamu lah. Agak. Ha. Ya, masuk neraka. Siapa yang masuk neraka tu? Nafsu tu. 100 tahun masuk neraka, tahu? Ha. Lepas tu keluar balik. Bila keluar ditanya lagi. Siapa kamu, siapa aku, wahai nafsu? Aku, kamu lah. Ha, habis tu lagi. Masuk lagi 100 tahun. Lepas tu keluar balik. Tanya lagi. Siapa kamu, siapa aku, wahai nafsu? Aku, kamu lah. Masuk lagi neraka. 300 tahun masuk neraka. Ha. Lepas tu keluar balik. Siapa kamu, siapa aku, wahai nafsu? Kata Tuhan. Apa jawab dia? Baru dia selenda. Tahu ke selenda? Bukan minyak selenda. Baru dia ngaku kalah. Ha, ya? Kamu Tuhan, aku hamba. Ha, ini yang dimasukkan oleh Allah dalam badan tiap-tiap orang. Each and every one of us ada hawa nafsu dalam. Mengajak kepada
kejahatan. Ini sebab kadang-kadang kita gagal untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sebenar. Gagal kita melaksanakan perintah Allah dan gagal kita mengelakkan daripada larangan Allah. Larangan buat juga, perintah kita tinggalkan. Apa dalilnya? Siapa tak tahu semayang berjemaah itu wajib, angkat tangan. Fardu kifayah, siapa tak tahu, angkat tangan. Tapi cuba tengok subuh esok banyak mana orang datang, saya mana tahu. Ada tak ramai ni? Fardu kifayah bagi semua orang lelaki. Itu kata-kata ulama fiqh. Tapi kalau ikut sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sebut fardu kifayah tu ringan benar. Ringan benar lah fardu kifayah kata. Pasal reti fardu kifayah tu kalau ada golongan yang buat, orang lain tak payah. Itu fardu kifayah. Tapi sebenarnya Rasulullah dalam hidup dia, dekat nak wafat tu, dia tak pernah tinggal berjemaah. Dekat nak wafat tu, dia ambil uduk, lepas ambil uduk tu pengsan. Lepas pengsan sedar. Udah sedar, dia tanya anaknya Fatimah, mana sahabat-sahabat aku? Kata Fatimah, mereka sedang menunggu ayahanda, menunggu Rasulullah untuk semayang berjemaah. Ambilkan aku ayah, kata Rasulullah. Tak ada dia nyebut ayah, ayah saya nyebut ayah tu. Ambilkan aku ayah. Dia pun ambil uduk lagi. Ambil uduk, dalam jalan-jalan, dom jatuh, pengsan sekali lagi. Sedar-sedar dia tanya lagi, mana sahabat-sahabatku ya Fatimah? Kata Fatimah, mereka masih menunggu Rasulullah. Ambilkan aku ayah lagi. Dia pun ambil uduk. 3 kali ambil uduk, 3 kali pengsan. Sampai nombor 4 dia ambil uduk, pengsan lagi, bangkit. Dia khabar, ya Fatimah, kamu bagi tahu kepada Abu Bakar, suruh dia ambil alih jadi imam. Baru dia delegatekan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam semayang berjamaah. Itu dia Rasulullah, dia punya berkesungguhan untuk menjalankan semayang secara berjamaah. Kita yang agaknya entahlah, mana saya tahu kan tuan-tuan lah, perempuan tak apa. Tuan-tuan lah, mana saya tahu. Jauh sikit dah tak ada, hujan sikit dah tak lalu nak jemaah. Demam sikit dah tak tahu jemaah. Ngapa tak datang? Demam. Cucu balik, menantu balik. Agaknya dia menantu itu, dia adabnya menantu kena agak. Sementara orang berjemaah tu. Tuan-tuan, siapa yang hidupnya masalah sesaja, penyakitnya tak mau baik-baik, ubat sini doktor, ubat ini doktor tak mau juga baik, anaknya pula masalah begini, kehidupannya tak ada lapang, sempit aja, banyak mana hutang sana, hutang sini, hutang sini. Ubatnya yang pertama semayang berjemaah 5 times a day. Dengar ni, 5 times a day, bukan twice a day, 5 kali sehari. Penyakit sesaja, masalah rumah tangga, isteri je nengkin dia aja kerjanya, mayang. Kerana siapa menjaga jemaah, dijamin dilapangkan kehidupannya. Rasulullah jamin kehidupannya lapang. Lapang artinya dikurangkan masalahnya, Allah selesaikan masalah dia. Ini dia fadilat sembahyang berjemaah. Jangan sembahyang seorang-seorang. Memanglah sembahyang seorang-seorang tu senang sikit. Ke dah. Senang sikit, tak payah baju, pakai kain selai je. Kepiah pun tak payah. Tambah kalau panas-panas tambah macam apa kinari kalau tengah hari amat panasnya. Pakai kain selai je, Allahu Akbar. Tanya dia orang, "Ngapa kamu sembahyang ni kain selai aja, tak baju pun dah?"
Kan aurat tu antara pusat dengan lutut. Dia tanya, pandai pula tu. Betul lah jawab tu kan? Esok dia pergi Giant tu, yang ikut highway yang kan ada Giant dekat tu, pakaikan selai dia macam. Pergi Giant tu pakaikan selai dia. Bila tegur orang, apa mikir ni pakaikan selai aja? Jawab, apa jawabnya? Kan aurat antara pusat dengan lutut. Dia boleh jawab betul, boleh? Ini dia tuan-tuan dan perempuan kan? Ini sembahyang berjemaah. Ada 5 fadilat orang sentiasa sembahyang berjemaah. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Ini nak laju-laju, bukan ini tajuknya malam ni. Yang kedua, dilepaskan seksa kubur. Yang ketiga, diberi kitab amalnya melalui tangan kanannya. Yang keempat, dia meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat. Yang kelima, dia masuk syurga bi ghairi hisab. Siapa tak nak angkat tangan? Siapa tak nak angkat tangan? Ndak ke tak nak? Ndak? Atas? Atas? Esok subuh di mana? Zuhur di mana? Asar di mana? Maghrib di mana? Isyak di mana? Kalau ndak, tak ndak, lantak lah. Atas damai apa dapat? Yang ini untuk orang lelaki je, damai apa dapat? Damai pun dapat sekali. Kalau suaminya datang, dia tidak menghalang suaminya ke masjid, dia pun dapat juga fadilat itu. Sebab itu perempuan kalau tengok damai udah bang tu, duduk di rumah merokok lagi, apa buat? Halau ke masjid, abang, orang dah azan ni, kata. Lembut-lembut lah sikit, jangan tengkit. Bang, apa lagi? Jangan, lembut sikit. Bang. Itu saya tu kerana nafas tak cukup tu, tiap-tiap panjang lagi tu. Orang dah azan, apa lagi? Pergilah masjid, bang. Saya sayang abang kalau abang pergi masjid. Dengar itu. Orang lelaki ni tahu, kalau dia pujuk kopi tu, lenyo dia memang tahu. Ini bila ditengkin, apa lagi lah, dia nak menunjukkan kelakian dia. Cuba dia pujuk kopi tu. Tengok Nabi Adam. Bila dia ajak di iblis suruh makan buah yang dilarang, apa tahu? Dia balingnya iblis tu. Tapi bila Hawa mujuknya macam, ngikut aja Bang Adam. Terus makan. Itu sebab kita berada di dunia hari ini. Okey, kembali kepada tajuk. Jadi maknanya kita setujulah nak menjadi hamba Allah. Ada tak setuju angkat tangan? Setujulah nak beribadat kepada Allah, ya. Setujulah nak tunduk dan patuh kepada Allah. Mengapa gagal? Sebab kita ada 2 musuh tadi. Ingat tu. Kita ada 2 musuh, iaitu syaitan dan hawa nafsu. Jadi kalau dah setuju, malam ni kita nak beribadat lah. Macam mana nak beribadat kepada Allah yang diperintahkan oleh Allah? Malam ni nak beribadat dah ni. Tapi apa buat? Bayar. Untuk balik-balik duduk. Yang mulai. Bukan itu. Ibadah dalam Islam ni, tuan-tuan dan perempuan, ada 3 jenis, 3 cara. Atau ada 3 jenis ibadah dalam Islam. Yang pertama namanya ibadah asas atau ibadah khusus. Yang kedua namanya fadailul a'mal, ataupun dalam bahasa Melayunya ibadah-ibadah yang utama. Dan yang ketiga namanya ibadah-ibadah umum. Sekali lagi. Yang pertama ibadah namanya ibadah apa? Ibadah khusus atau ibadah asas. Yang kedua namanya apa? Fadailul a'mal, atau bahasa kitanya apa? Ibadah-ibadah yang utama. Yang ketiga, ibadah-ibadah umum. Yang pertama, ibadah khusus atau asas.
Dia bersangkutan dengan rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Rukun iman wajib dipelajari, wajib difahami, dan wajib diyakini. Itu rukun iman. Wajib dipelajari, wajib difahami, dan wajib diyakini. Kerana dia bersangkutan dengan akidah. Sebab itu tuan-tuan yang berkuasa di atas masjid dan surau, pastikan pelajaran akidah itu tidak terabai. Ya, biar jemaah itu faham tentang akidah yang sebenarnya. Rukun Islam yang 5, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya itu wajib dipelajari, wajib difahami, wajib diyakini, dan wajib diamalkan. Dia ada tambah satu ujung. Wajib dipelajari, lagi wajib difahami, lagi wajib diyakini, lagi satu wajib diamalkan. Ya, sembahyang wajib belajar, ya, puasa wajib belajar, pergi haji wajib belajar, ya, itu wajib dipelajari. Bila tak belajar itu yang macam-macam bunyi tu, azan pun macam-macam bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya. Betul ke tu? Mana kata imam? Betul ke? Fatihahnya betul ke? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul ke? Ya. Kan panjang cerita itu aja. Jadi kena belajar betul-betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Orang sana. Dengar lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke salah? Salah. Bukan ini mengatakan untuk guru salah ya. Kalau dah salah, lantak tu guru mana pun. Wajib dipelajari, wajib difahami, wajib diyakini, dan wajib diamalkan. Itu ibadah asas namanya. Ya. Bila sampai bulan Ramadan, wajib berpuasa. Bila sampai musim haji, bagi mereka yang berpuasa, wajib menunaikan haji. Bila sampai cukup haul, cukup nisab, wajib mengeluarkan zakat. Itu wajib. Yang kedua namanya fadhailul a'mal. Amalan-amalan yang utama, yang sunat-sunat. Kerana hukumnya ada 5. 1 wajib, nombor 2 sunat, nombor 3 haram, nombor 4 makruh, nombor 5 harus. Fadhailul amal ni yang sunat-sunat. Puasa ada tak yang wajib, ada tak yang sunat? Ada. Sembahyang ada tak yang wajib, yang sunat? Ada. Ya, pakaian ada tak yang wajib, ada tak yang sunat? Ada. Yang wajib menutup aurat, yang sunat lain daripada itulah. Sebagai perhiasan seperti pakai sorban, ya, pakai jubah. Itu sunat lah tu. Ya. Puasa pun begitu juga. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib ada 4. Ada 4 puasa wajib tau. Dah. Ini ilmu dari mana ni? Sesat ni kat mana ya? Apa yang wajib puasa? Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa qada. Yang ketiga puasa nazar. Yang keempat puasa kafarah. Tahu kafarah? Kalau dia melakukan sesuatu perkara yang dia wajib ganti dengan puasa. Puasa kafarah namanya. Umpamanya dia bersetubuh dengan isterinya di bulan Ramadan waktu siang sehingga batal puasanya, maka wajib dia membayar kafarah. Apa kafarahnya? Yang pertama, bebaskan hamba. Tak boleh bebaskan hamba kerana zaman kita ni tak ada hamba. Puasa 60 hari berturut-turut. Udah buat tak jadi juga, tak mau juga, tak lalu juga, dia dah tua. Ya?
Udah tua 71. Tahu siapa orang 71? Udah tua umur 71. Baru lepas dia bedah jantung lah tu. Mana lalu puasa? Tapi lalu puasa saya dah try puasa Muharram tu boleh 2 hari je lah. 9 dan 10 Muharram lalu boleh. Tapi kalau tak boleh, puasa juga tak boleh. Puasa tak boleh. Apa buatnya? Bagi makan 60 orang fakir miskin. Itu kafarah namanya, denda. Denda zihar, denda kesubuh tadi, zihar tu apa artinya? Menyamakan juzuk-juzuk isteri dengan juzuk-juzuk orang yang haram kahwin dengannya. Itu namanya zihar. Nak bayar tu nak kena bayar kafarah. Wajib dia puasa tu. Itu puasa wajib. Puasa sunat